Alfia Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan katakan olehmu wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang saya hormati sahabat saya Al-Fadil Al-Ustaz Jafri bin Aba Bakr bin Abu Bakar Al-Mahmudi selaku rais bagi kompleks kita di sini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 33, perenggan yang terakhir, pengajaran yang kelima daripada hadis yang kelima. Masih lagi membahaskan hadis yang kelima, dan kita telah selesai membahaskan pengajaran yang keempat pada bulan yang telah lalu. Dan malam ni kita sambung pengajaran yang kelima, muka surat 33, Thalatha wa Thalathu, 33, pengajaran yang kelima.
perlunya berpandu kepada jalan bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pimpinan khalifah ar-rasyidin. Itulah pengajaran kelima yang akan kita bahas biiznillah fi hadhil lailah, pada malam ini insyaallah taala. Sebagaimana perlunya pedoman dalam perjalanan atau pelayaran untuk mengelakkan sesat barat, maka demikianlah pula perlunya berpandukan jalan bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan pimpinan khalifah ar-rasyidin dalam bawaan hidup seseorang sehari-hari, lebih-lebih lagi pada masa berlakunya pertelingkahan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, satu perkara yang tidak boleh kita nafikan kenyataannya, bahawa hidup kita ini tidak boleh sunyi daripada petunjuk, pedoman ataupun mengikuti undang-undang dan arahan, sama ada kehidupan di dunia apatah lagi di negeri akhirat. Kalau tidak, kita akan sesat. Mudah bicara, saya datang keluar tol Sungai Petani Utara, walaupun saya tahu dah jalan untuk sampai ke Lubuk Buntar ini, tetapi tetap mata saya tidak pernah terlepas daripada melihat papan tanda, signboard yang ada di tepi-tepi jalan. Kalau musim perayaan macam ni, mati syahid, tu aja. Semalam saya kuliah di Masjid Seberang Jaya, kan, masjid tepi highway, satu-satunya masjid di Malaysia yang berada di tepi lebuh raya utara selatan. Itu mahal dia. Daripada rumah sampai tu dalam sejam setengah. Jauh mananya Seberang Jaya tu, pejam mata saya sampai. Tapi petang semalam dekat atas lebuh raya hampir 45 minit jam atas lebuh raya. Kerana biasalah tipikal rakyat Malaysia ni, dia pantang cuti. Pantang cuti, lepas tu tol free. Siap. Memang jam teruklah kita. Kadang-kadang perlu, kalau tempat tu baru, untuk memastikan kita selamat sampai, maka kita akan berhubung dengan Haji Wazir. Wis kenalah minta tolong Pak Haji Wazir, pakailah wis. Kalau tempat tu pelik-pelik, tak pernah sampai, 31 hari bulan 12, dalam perjalanan pulang saya ke Kuala Lumpur kerana anak kakak kahwin, keluar pagi, kena singgah dulu di Kuala Kurau, anak sepupu kahwin.
Anak sepupu kahwin, mak dia adik arwah ayah saya, so sepupu lah. Dan dah tak jumpa 45 tahun. Punyalah jejak kasih hari tu. Pakat peluk tu lama, perut dah lapar. Dia peluk lama, teriak atas bahu saya ni. Hak sepupu saya tu, kecil-kecil duk main terjun mandi sungai sekali, dengan kesibukan masing-masing. Jumpalah kenduri anak dia, arwah mak dia, adik arwah ayah saya. So sepupu kita lah, lama tak jumpa dan saya pun tak tahu rumah. Sebut Kuala Kurau aja, paksa minta Haji Wazir, minta tolonglah Haji Wazir. Tu pun Haji Wazir dia sudah mabuk pagi tu. Saya pusing 4-5 kali, Haji Wazir sudah pening. Gamaknya pagi tu terlebih isap rokok gamak si Haji Wazir. Pening dengan saya pening belah manalah aku nak belah ni. Tak pernah sampai kawasan Kuala Kurau, tepi laut apa semua tu. Allah, sampai juga. Sekali-sekala kita gunalah Waze. Kenapa? Sebab kita tak nak sesat. Kenapa? Sebab sesat ni meletihkan. Simple. Sesat ni memenatkan. Sesat ni meletihkan. Tengok dashboard, minyak dah keluar tangki, pergi dah kita. Duk pula tengah hutan nak cari petrol pump mana. Jawab dia, angkat kereta buat lari tu. Macam mana nak buat? So kita tak mau sesat. Kenapa? Sesat ialah meletihkan hidup. Sesat menyebabkan kita tidak sampai destinasi tujuan. Allahu Akbar. Pengarang kitab Syekh Abdullah Basmih dan rakan-rakan almarhum semua menulis bahawa perjalanan darat mesti ada pedoman untuk kita sampai. Termasuklah kata dia, kalau pelayaran laut sekalipun, hak kita naik feri pergi Kuala Perlis, pergi Kuala Kedah, nak lama sikit kena lambung, ikutlah Kuala Kedah, lebih sikit mabuk. Nak pergi Langkawi, semata-mata nak menambah gula dalam badan, coklat. Coklat dia tak banyak gula tuan-tuan, tak ada masalah. Dia tarik tu nak jaga sikit. Nak sebut kita pi Kuala Perlis ke Kuala Kedah, feri tu dia main rembat buta aja. Saya tanya kutu kawan driver yang bawa feri tu 20 tahun, apakah tuan-tuan muslimin ingat? Dia start macam start motor je. Dia tengok balai rokok lebih kurang, kata belah tu. Dah, dia kena pakai radar dia. Dia kena pakai GPS, Global Position Satellite, mesti ada GPS. Macam kita lah Haji Wazir, map apa semua pakai GPS lah. Kita tengok dalam internet, nanti insya-Allah coming soon yang terbaru, dia tak ada lagi dah tunjuk-tunjuk peta, tak ada dah. Dia tunjuk siap dengan visual sekali. Kita nak pergi tu, katalah rumah sepupu Kuala Kurau, kita tengok dekat handphone kita, bukan lagi gambar peta tu, tapi jalan raya sampai rumah dia. Tu coming soon. Amerika dah launch, kita coming soon insya-Allah, terus sampai depan jamban rumah dia. Tak gaduh dah 2 kilometer kona kanan, nampak semua. Lagi canggih dunia nak kiamat ni macam-macam tuan-tuan. Dan paling gila, saya sebut dah dalam kuliah, bagaimana Amerika bercadang untuk membina petrol pump atas bulan. Ya, baca website NASA. Nak bina satu petrol pump di atas bulan, pump minyak. Dan nak bina satu R&R, rehat dan rawat, namanya The Gateway. Saya baca dalam website NASA. Tu kalau petrol pump tu atas bulan, tu bila nak turun harga minyak?
Pakai tak turun dah. Sekian berita terkini. Tuan, muslimin dan muslimat, dia gila sampai tahap tu. Dunia nak kiamat ni macam-macam perangai kan, macam-macam lah pening kepala kita. Muslimin dan muslimat sekalian, laut pun tak bergerak, walaupun driver ferry tu tahu kuah celah mana, tetap dia mesti ada radar, tetap dia mesti ada GPS untuk pandu dia sampai ke jeti kuah yang dah tak ada laut, tinggal kuah saja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, inilah kehidupan. Kenapa tak ndak sesat? Tu tara dunia. Bagaimana kita nak berhadapan dengan negeri akhirat yang saya, tuan-tuan muslimat, tak pernah sampai, tapi akan sampai. Tak pernah sampai tapi akan sampai. Apa perasaan kita? Tak pernah sampai kepada suatu tempat, tapi kita kena pergi. Kena pergi. Tempat tu kita tak pernah pergi, tapi kena pergi. Apa jalan pun mesti sampai. Wajib kena sampai. Apa perasaan? Takkan tak rasa bimbang? Tempat yang benar, hari yang la raiba fih, hari yang tak ada lagi keraguan. Jami'un nasi liyaumil la raiba fih, hari yang kami akan himpun manusia, kata Allah. La raiba fih, hari itu tak ada ragu dah, dia akan datang. Dan kita, saya, tuan-tuan muslimat, akan berada di tempat itu. Allah, ya Allah, ya Tuhan, Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, ayat nombor 7 surah At-Takwir pada juzuk 30. Allah berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya. Ma makna? Kata Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksudkan ayat 7 surah At-Takwir itu, iaitulah setiap diri dan jiwa akan disatukan dengan pasangannya. Maknanya ialah setiap manusia akan berada bersama kelompok mereka masing-masing. Makna, kalau di dunia awak kelompok awak geng mana? Geng Yahudi, kata Imam Hasan, awak akan berhimpun dengan Yahudi di padang mahsyar. Kalau awak Nasara, awak akan berhimpun dengan geng-geng Nasara. Kalau kamu munafik, kata Imam Hasan, kamu akan berhimpun di padang mahsyar dengan geng munafik kamu. Kalau kamu perompak lanun penyamun, kamu akan berhimpun perompak lanun penyamun di padang mahsyar. Crystal cut, kata orang putih, clear, kata Imam Hasan. Nak sebut bukan nak hurai kelompok manusia tu, tapi nak ambil point, kita akan sampai ke sana. Maka orang beriman, kata Imam Hasan, dia duduklah dengan orang beriman. Dia ada kelompok dia. Hari itu akan tiba. Cuba bayang, kita rempuh saja tanpa ada pedoman. Tak ada pedoman, main rempuh saja. Tak ada langsung kita nak fikir apakah jalan-jalan keselamatan yang menyebabkan aku boleh selamat di mahsyar. Pernahkah kita fikir begitu? Atau hanya memikirkan dunia yang sekejap ini? Masing-masing ada jawapannya. Maka sebab itu kita mesti faham apa yang pernah ditulis. Apabila kita nak sebut, kita berkait rapat
dengan pedoman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saya bawakan sedikit suatu kisah yang telah dirakamkan oleh almarhum Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Sunnah Satu Peradaban, ketika Ad-Doktor almarhum menceritakan kisah di hari-hari awal hijrah Rasulullah ke Yathrib. Nak ambil poin ni supaya dunia berpedoman, apatah lagi akhirat. Ni poin besar yang nak bawa ni. Baik. Hari awal Rasulullah datang ke Yathrib. Kemarin tengok satu video 6 ke 7 orang pemuda berjalan kaki daripada Makkah menuju ke Madinah mengikut laluan hijrah Rasulullah. Allahu Akbar. Mereka mengambil masa 18 hari. Berhenti 18 hari. Tengok video tu semalam. Daripada Makkah mereka start, daripada Jabal Sur mereka start ikut laluan hijrah Nabi. Sampailah Nabi ke Madinah. Dan dalam video tu selama 18 hari mereka berjalan, mereka telah disambut oleh penduduk-penduduk Madinah dengan Tala'al Badru Alaina. Penduduk Madinah nyanyi lagu tu sambil berkompang. Lepas tu taburlah, limpah-limpahlah bunga sikit dekat mereka, welcome mereka. Ada yang menangis, ada yang isap okok pun ada. Tu biasalah. Nak sebutnya kita tengok tu Allah, sayu hati. Kita tak mampu buat. Kita daripada Jeddah terus Madinah naik bas 6 jam, lah ada kereta api 2 jam setengah sampai dah. Jeddah Madinah naik kereta api laju 2 jam setengah. Leno sampai kawan anak murid daripada Tanjung Dawai, nama Pak Tam. Siapa pergi Tanjung Dawai cari Pak Tam, Pak Tam ada gerai ikan bilis apa semua tu, jemaah pi beli kat dia, join nama aku tak apa. Cakap kami ni anak murid Halim Nasiah, okey, dia akan bagi diskaun. Piampa bagi aku sikit. Sadar lawak. Maknanya pilah jumpa cari kedai Pak Tam tingkat atas sekali. Tanya Pak Tam, tahulah depa. Allah, Pak Tam Syahidan. Nama dia Syahidan. Dia baru balik umrah. Saya kuliah 2 minggu lepas Masjid Tanjung Dawai tepi laut tu, sembang dengan dia. Dia naik kereta api daripada Jeddah pergi Madinah 2 jam setengah. Dia kata punya laju tu Ustaz, nak ambil gambar pun tak dan. Tu dia punya laju. Kira nak snap tu tak dan, dia kata. Wallahualam lah dia abak lagu tu. Laju tak laju. Allah, 2 jam setengah kereta api laju. Hak itulah kita naik. Saya tak pernah naik lagi. Saya pergi umrah bulan 9 tahun lepas pun saya naik bas first class lah, 5 star. Okey lah, selesa lah, tak naik lagi kereta api. Adik saya Ustaz Rahim pergi umrah bulan Disember lepas, dia naik kereta api tu. Dia kata laju bang, memang tak sempat kita nak snap kat luar, laju. Subhanallah. Dalam okey lah, nak snap luar tu tak sempat. Allahu Akbar. 18 hari 7 pemuda ni jalan kaki. Allah, kita tengok tu sayu hati, seronok, rasa terharu lah dengan apa yang mereka buat 18 hari. Walaupun mereka terpaksa berhenti di padang pasir berehat apa semua, ikut laluan Nabi. Ya Allah, ya Tuhan, subhanallah. Baik, kita nak cerita pedoman dunia dan pedoman akhirat. Maka kisah saya nak bawa telah dimuatkan oleh almarhum Ad-Doktor Yusuf Al-Qaradawi radhiyallahu anhu rahimallahu ta'ala. Allahumma ghafir lahu warhamhu.
bagaimana dia muatkan suatu kisah di hari-hari awal Nabi berada di Yathrib, di Madinah. Tukar nama jadi Yathrib, jadi Madinah. Baik, satu hari kata Al-Qaradawi almarhum, Nabi berjalan-jalan di Madinah. Ialah tempat baru. Nabi tak pernahlah explore Madinah sebelum ni, tak pernah. Apa yang berlaku ialah Nabi hanya singgah sekejap dalam peristiwa Isra. Ketika Buraq dan Jibril berhenti daripada Al-Aqsa, berhenti daripada Haram menuju Aqsa, berhenti di Madinah, semayang situ. Lalu Nabi tanya Jibril, ni bumi apa ni? Jibril kata Tayyibah. Maka Tayyibah adalah nama lain bagi Madinah. Dan engkau, kata Jibril, akan hijrah ke sini. Itu aja. Lepas tu naik Buraq, teruskan perjalanan menuju Al-Aqsa. Muslimin dan muslimat. So Nabi tak adalah explore Madinah sebelum. So bila sampai masuk Yathrib, tukar Madinah, so Nabi ambil peluang jalan-jalan. Tiba-tiba kata Qaradawi, Nabi melintasi sebuah kebun kurma. Ini nak cerita dunia dan akhirat. Apa pedoman kita nak selamat? Ini Nabi aja. So Nabi jalan-jalan, tiba-tiba Nabi berhenti di sebuah pokok kurma yang Nabi melihat ada lelaki Ansar sedang melakukan sesuatu. Nabi tengok aja. Lalu Nabi tanya dia, Muhammad. Kalau Arab dia panggil kita ya Muhammad. Itu Pak Arab, dia tak tahu nama kita, dia akan panggil Muhammad. Bila kedai mana pun, ya Muhammad. Dia panggil macam tu, panggil Pak Arab. So Nabi dia panggil, buat apa tu? Nabi tanya, buat apa tu? Si Muhammad ni Ansar ni sedang mengahwinkan benih tamar. Knowledge ni, ilmu ni hanya ada pada Ansar, tidak ada pada Muhajirin. Muhajirin dia tak ada ilmu kahwinkan benih tamar, tak ada. Dia tak ada ilmu tu. Yang ada Ansar. Nabi Muhajirin. So Nabi tak tahu. Nabi tengok, Nabi tanya, buat apa tu? Kata, saya sedang mengahwinkan benih tamar. Dia tengok Nabi, dia pucat lah. Nabi bawah dia. Allahu Akbar. Allah, siapa yang berani? Rasulullah. Cuma dah di atas pokok, nak buat macam mana? Kan dia nak terjun pula. Nabi pun tak kisahlah. Dia cakap dekat Nabi, ya Rasulullah, saya sedang kahwinkan benih tamar. Nabi pun, kalau kita okey lah, lagu tu lah. Nabi pun pergi. 4-5 bulan kemudian, mesyuarat kabinet Rasulullah. So sahabat yang jaga bab-bab pertanian ni tak termasuklah telur ayam, tak masuklah. Yang jaga bab-bab pertanian ni, hak jaga tu kawan lama saya lah. Hak pernah ceramah sekali, pernah makan durian sekali. Kawan lama lah. Dia jagalah ayam, telur ayam ni, cuma itulah kawan lama hak tu. Tuan-tuan muslimat. So exco hak jaga pertanian ni, dia sudah report dekat Rasulullah. Ya Rasulullah, bila Nabi minta laporan, Nabi mesyuarat kabinet. Dia kata, ya Rasulullah, hasil tamar kali ni menurun. Dia report kat Nabi. Nabi kata, pasal apa? Apa hal pula menurun? Ini Madinah subur, tuan-tuan. Madinah bumi subur. Allahu Akbar. Macam mana suburnya negara Iraq dengan minyak. Itu yang pernah saya sebut ketika sekali musim haji, dalam khemah saya di Mina, kami maktab 98, pakej swasta, saya bawa geng swasta, duduk dalam khemah saya dalam 15 orang. Seorang engineer Petronas duduk Subang Jaya.
Dia kata, Ustaz, minyak terbaik dalam dunia ialah Iraq. Dia cerita dengan saya dalam khemah di Mina. Saya kata, macam mana? Oh, dia punya hebat. Dia kata beginilah Ustaz, mudah cerita. Ustaz masuk ke kampung-kampung pendalaman mereka, ambil aja ranting kayu ke, cucuk, minyak keluar. Tu bala roh dia. Tu bala roh dia. Cucuk tu mancut dah minyak. Punya luas, punya banyak. Dan tuan-tuan muslimat, boleh nampak kan kenapa Amerika merancang segala-galanya. Akhirnya melantik seorang lelaki yang pernah menjadi naib Presiden Amerika, Mr. Dick Cheney, untuk menguruskan minyak di Iraq setelah Saddam dihukum mati. Inilah Amerika. Jangan percaya dengan Yahudi. Dan mereka sendiri mengaku. Kita tengok sendiri dalam TV pengakuan George W. Bush bahawa sesungguhnya Iraq tidak memiliki WMD, Weapon Mass Destructive, iaitu senjata pemusnah yang sebelum tu mereka tuduh Saddam empunya senjata pemusnah. Setelah mereka godam Iraq, George W. Bush, bekas Gubernur Texas yang menjadi Presiden Amerika sebelum Barack Obama, telah menyebut semuanya hanyalah rekaan untuk ambil Iraq. Jahat tuan-tuan. Sekarang mereka kuasai, angkut semua minyak daripada Iraq, letaklah boneka seorang jaga situ. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, nak kata suburnya, begitulah Madinah. Dia subur dengan tanaman kurma. Makkah ni dia batu, Madinah dia rata, dia subur. Kita pergi Quba, kita pergi ladang kurma, kan berlambat, subur. Sampai buat syuting lah drama Cinta Madinah. Kat situlah Sarimah apa semua. Arwah Syukri apa kan nama tu, Syukri Hashim, orang Gombak tu, Syukri Hashim. Dekat dengan rumah saya di Gombak, meninggal dah arwah Syukri Hashim. Dia berlakon Cinta Madinah. Sampai lah kita tengok cukup syok cerita tu, drama tu. Sebab syok pasal apa? Background dia Masjid Nabawi, itu yang kita syok tu. Allahu Akbar, seronok. So Nabi dapat laporan daripada pertanian Exco hak jaga kurma, ya Rasulullah, hasil kurma menurun. Nabi kata pasal apa? Sahabat tu jawab, sebab Rasulullah larang kawinkan benih kurma. Nabi kata, bila aku larang? Ada sahabat tu sebut, aku tanya buat apa tu? Tu ya. Mana ada aku larang? Tak ada mamnu' larangan, tak ada. Aku tanya buat apa tu? Tu ya. Tapi sahabat tu sudah ingat Nabi marah. Bila Nabi sebut aku tak marah, aku tanya. Lalu Rasulullah pun bersabda. Ni dia pedoman. Ni dia Qaradawi muat dalam kitabnya. Ni dia Nabi sebut. Bila Nabi kata aku tak marah, aku tanya aja. Sebab aku tak tahu benda tu. Muhajirin pun tak tahu, Ansar saja tahu. Ini ilmu baru. Lalu Nabi pun bersabda, idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih, wa idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya au kama qala. Ini dia benda pedoman kita. Apa kata Nabi? Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bih. Maksudnya apabila amrun urusan, umur jamak, amrun mufrad, apabila sesuatu urusan yang kamu nak buat dan urusan itu min dunyakum, daripada dunia kamu, urusan dunia, fa antum a'lamu bih,
maka kamu lebih mengetahui urusan itu. Aku tak campur. Kamu orang Madinah pandai kawinkan benih tamal, sirap. Buatlah tu dunia kamu. Tu Nabi aja. Kita di Malaysia macam-macam buat projek hospital. Belah mana nak letak emergency room, belah mana OT, operation theatre, belah mana bahagian ubat. Ada Quran sebut, ada hadis sebut, fa antum a'lam. Hampa pandai hampa lah. Aku tak campur. Nabi kata, mai nak buat jalan raya, lebuh raya, belah mana polis nak tunggu hampa, lantar hampa. Aku tahu belah mana. Kita mahal hafal dah, master dah tempat tu. Tahu dah. Waktu yang berhormat Ismail Sabri bagi offer waktu dia PM dulu kan, dia offer saman saya ada 54. Sama cantik, sawaun alaih, sawa kami sama. 54 58 gitulah. Tengok tu dia yang ni RM30 bayar, RM30 tu hak murah tu bayar lama habis. Lama-lama habis. Alhamdulillah. Nak sebutnya tahu dah celah mana polis nak tembak, tahu dah. Tunggulah saman. Kalau pi Kuala Perlis tu jagalah. Hak dekat pokok-pokok banyak sebelum sampai exit Kanga tu, siap kadang hitam je kamera. Orang kita tak tahu. Itu 190 kita pederas 18. Tuan-tuan muslimin muslimat, soal dunia Nabi kata fa antum a'lamu bih. Hampa pandai lah hampa, aku tak campur. Itu yang saya pernah sebut waktu saya balik Kuala Lumpur hari tu 31 hari bulan 12, hari terakhir lah 2022. Balik kampung lah. Orang balik kampung kok diam, kita Kuala Lumpur kampung kita kan. Balik Kuala Lumpur, anak kakak kahwin, tak balik lagi perang dunia ke-16. Kenalah baliklah. Bila balik tuan-tuan muslimin muslimat, okeylah jalan cantik apa semua, rehat sekejap, kemudian pergi dulu ke Pedas, rumah kakak di Pedas, ziarah kubur mak meninggal di rumah kakak 2020 27 Februari 2020. Mak habis nyawa di rumah kakak. Biasalah orang tua mak kita kan, rotate. Pernah juga datang rumah saya jaga di Sungai Petani 3 hari ya. Orang tua kita faham. Mai hari keempat dia termenung kat tangga, tahu dah dia nak balik. Mak nak balik ke? 3 hari lah. Cari tiket kapal terbang mana, hantar. Telefon airport mau jaga, ataupun ada anak buah sampai ke balik, mak bawa sekali nenek, bawa lah balik. Tak lama dia nak anak perempuan dia. Itu yang duduk rumah kakak saya dekat 7 tahun, habis nyawa situlah. So kami hari raya tu kumpul sana lah. Kalau saya balik Gombak tu kumpul dululah di Pedas pagi raya tu. Lah tak ada dah. Betul orang cakap, bila hilang mak, ya Allah, rasa sunyi tuan-tuan. Sungguh saya kehilangan ayah tahun 91. Lain perasaan bila kehilangan mak 2020. Setelah 19 tahun, 29 tahun ayah meninggal, mak meninggal. Oi, lain. Perasaan tu lain, rasa sunyi. Yang kata ibu tu, subhanallah. So pergilah ziarah kubur apa semua. So balik singgah rumah anak. Ni nak cerita dunia ni. Balik singgah rumah anak di Puncak Saujana di Kajang, main dengan cucu. Cucu 12 dah. Cucu 12, alhamdulillah. Cucu 12 main dengan cucu Zat. Main lebih kurang 6.30 keluar daripada Kajang, nak pergilah di Keramat, di Ampang, sempadan itulah di Ampang. Nak pergi tempat kenduri itulah, nama tempat tu The Glass House. Orang Kuala Lumpur mana nak buat kenduri buah pokok rambutan, tak ada pasal. Kemah-kemah buah pokok tak ada. Tu kita depa sewa lah The Glass House, nama tempat tu.
Sewa pun bergelas-gelas juga duit. Kan, the glass house. So on the way daripada Kajang tu, saya selalulah pergi rumah anak di situ. Ikutlah ceras apa semua. Tiba-tiba hari tu lalu, highway dah buka. Highway apa? Sukeh. Kalau pergi Kuala Lumpur ada dua. Satu Duke, satu Sukeh. Siapa yang atau rasa jiwa tak berapa tenteram, pergi ke Duke. Atau kalau rasa happy seronok, pergilah ke Sukeh. Duke tu apa? Duke, Duta Ulu Kelang Express. Hak kita duk lalu diuk-diuk tu, tu Duke. Hak kita baru saya lalu hari tu Sukeh. Buka dah hari tu, saya lalu tak buka. Hari tu buka. Nama dia Sukeh, Sungai Besi Ulu Kelang Express. Saya tengok dah buka, saya masuk. 5 ke 4 lapis. Saya masuk lapis pertama, nak pergi Gombak rumah saya, nak pergi Ampang, nak pergi tempat kenduri itulah, the glass house tu. Lapis pertama tu belah kanan kita ada 3-4 lapis lagi. Hak tu kereta atas tu, kalau dia terjun pakai syahid tang tu. Punyalah subhanallah. Yang paling saya seronok, lapis pertama saya tu, nak pergi Ampang apa semua tu. Lapis pertama tu sama level dia dengan KLCC, dengan KL Tower. So belah kiri pemandangan kita wonderful lah, beautiful, cantik pemandangan Kuala Lumpur. Lawa. Memang kelas lah Sukeh ni. Betapa sukenya hatiku. Kita bawa kereta tu pandang kiri, amboi cantiknya. Cantik. KLCC, KL Tower, lawa. TRX ni, Menara Tun Razak apa semacam-macam lah. Tun Razak Exchange, TRX. Lepas tu building 109 ke apa, Ahmad Zalih pergi panjat baru ni, ceroboh. Cantik. Sukenya saya. Tengah-tengah bawa, tengok tol Duke saya. Tol. Biasalah tol. Masuklah tol, RM2.70 tol pertama. Okeylah. Jalan lagi, tengok pemandangan, sukenya hati saya. Tiba-tiba tol berduke lagi. Tol kedua RM2.70 juga. Jalan keluar lagi. Jalan tol nombor 3. Akleh dia panggil. Oh, Ustaz Jack tahulah lu PKL. Akleh bukan Pak Leh. Jangan duk tanya kan tol Pak Leh mana? Pak Leh kok dia. Akleh ni kira Keramat, Kampung Baru, dia keluar situlah. Akleh dalam RM1 lebih, RM1.07, RM2 gitulah. So all together kita katalah dalam RM7 lah tol. Tapi okey lah, dia potong banyak. Ceras tinggai bawah, kira laju lah ceritanya, puas hati lah. Nah, itu dunia. Hantamlah. Kamu nak kereta api laju ke, kereta api perlahan ke, lantaklah. Wa antum a'lamu bih. Nabi kata kamu tahulah itu urusan dunia kamu. Pandai ampalah. Tetapi ini dia pedoman. Idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Apabila urusan yang kamu nak buat adalah urusan agama, fa ilayya, kamu kena tengok aku. Macam mana aku berpolitik, contoh aku perintah negara. Macam mana aku tidak tinggalkan agama dalam apa saja kehidupan. Kamu nak menikah, kahwin, jangan tinggalkan agama. Kamu nak buat apa pun dalam bab halal haram, tengok aku. Bab dunia hantam. Kamu nak membangunkan negara kamu, berapa bajet nak bentang? 24 Februari belanjawan negara. 13 Februari hari pertama persidangan. Selama sebulan
Sebulan ke dekat 2 bulan memasuki nanti bulan Ramadan. Sidangan parlimen. Tu 24 Februari belanjawan. Tuan-tuan muslimat, apa kamu nak hantam, apa kamu nak belanja, apa kamu nak kerak potong, kamu punya pasal. Sebab fa antum a'lam, Nabi kata dunia lantak kamulah. Kamu yang lebih mengetahui berapa kita punya duit, berapa reserve bank negara, berapa pula hutang negara. Semua tu pandai kamulah, sebab urusan dunia kamu. Tetapi bab agama, tolonglah jangan pandai-pandai. Fa ilayya, kamu tengok aku. Contoh mudah, kamu nak solat, kamu jangan pandai-pandai. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu nak solat, kamu tengok macam mana aku solat, kata Nabi. Dengan belajar hadis-hadis Aisyah, bagaimana Nabi bersolat, kita belajar. Nabi angkat takbiratul ihram macam mana, dan beberapa perkara yang bila bab agama je tengok Nabi. Aisyah 4 lah. Jangan duk buat satu macam punya semangat baru dapat brim tak ada dah. Ni baru apa aku pun tak tahu. Saya pun saya pun tak tahu apa istilah, hantam pi lah. Dulu ada juga brim and the brong. Kan, naik semangat. Solat isyak dia 4 rakaat setengah. Sepak pun kok dia. Tak ada, 4 rakaat tu lah. Hang musafir, hang kerak lah tinggal 2. Tak ada masalah. Hang nak qasar ke, hang nak jamak qasar ke, terpulang ke hang. Ini cerita agama. Coming soon 23 Mac 1st of Ramadan. Nah, kamu nak puasa, kamu tengok Nabi. Macam mana Nabi puasa? Walaupun kita tidak akan mencapai darjat puasa Rasulullah, confirm tak ada pasal, takkan dapat. Especially bila iftar, tak ada. Sebab itulah kata Imam Ahmad bin Hanbal, di antara ciri orang zuhud ialah mereka itu tidak berlebih-lebihan dalam perkara halal. Itu orang zuhud. Contoh, kalau makan, dia makan mungkinlah dia takkan boleh dapat macam Nabi. Apa dia? Berhenti sebelum kenyang. Tobatlah muka saya, muka tuan-tuan pakai tak ada. Kita punya berhenti 6 kali sendawa. Sambil sendawa tu betik kat tangan ni. Betik tu ada ni. Hak itulah kita mengaku takkan dapat capai macam Nabi. Berhenti sebelum kenyang. Kita berhenti 6 kali sendawa. Tu pun berhenti main course nasi. Betik tu ada ni. Okok tak isap ni. Allahu Akbar. Hak tu kita. Betul, kita tak mampu nak ikut macam Nabi. Tetapi setidak-tidak kita faham bahawa tujuan kita berpuasa, paling tidak bukan untuk pesta makanan. Paling tidak kita tahu bahawa makanan tu jatuh nombor 2 walaupun disuruh makan. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail. Allah suruh makan. Al-Baqarah 187. Allah kata kemudian makanlah kamu, minumlah kamu sehingga kelihatan olehmu benang putih dari benang hitam. Maksudnya habis dah, masuk dah waktu subuh. Benang putih fajar sadiq, benang hitam itu malam tu ilmu balaghah. Bila turun ayat tu, ada sahabat nak tidur, dia pikrat 2 benang. Dia buh bawah bantai dia. Sebab Allah kata sehingga jelas kelihatan benang putih dan benang dari benang hitam. Maknanya hilang benang hitam tu, datang benang putih. Bila turun ayat tu, sahabat tak erti. Dia pikrat, dia lungguk-lungguk benang tu buh bawah bantai. Bangkit pagi dia tengok duk hitam putih lagu tu.
Lalu Nabi beritahu, maksudnya apabila malam sudah mula hilang dan masuklah fajar sodik, yang nampak putih kan dekat kaki langit, kuning-kuning putih, itu fajar sodik, maknanya subuh dah masuk. Maka Nabi kata berhentilah makan, summa atimmus siyama ilal lail, kemudian penuhkanlah, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Malam apa? Maghrib, makan balik. Tu dia. Bukan tak boleh makan. Makan Allah suruh, minum Allah suruh, tetapi tujuan puasa la'allakum tattaqun, takwa. Tu kena faham no. Tu panjanglah cerita. Nak sebut Nabi puasa macam mana? Ikut. Antara mudah, makan sahur, jangan tak makan. Contoh. So soal agama, soal berkait rapat dengan ibadah ke apa ke, jangan pandai reka-reka. Di Malaysia ni ada yang tak semayang pun ada. Dia kata tak payah semayang, hampa ni mengaji tak habis, dia kata, sebab yang semayang tu Nur Muhammad. Dia mai hak tu. Kemai hampa tu dia lah mengaji kulit aja kami isi dah. Isi sampai tak semayang. Sampai dia rasa dia lebih cerdik daripada imam Masjidil Haram. Dia apa semua rokok sujud, dia tak payah rokok sujud, sebab dia kata ni semua hampa tak kerti, kami isi dah. Sepak pungkok hamba baru tahu kulit tak kulit. Teruk tuan-tuan. Ada lagi, ada di Malaysia. Hak jenis semayang niat lah, apa lah, macam-macam. Itu perbuatan semua salah di sisi agama Allah. Sebab soal agama mesti fa'ilayya, kembali kepada aku, kata Nabi. Tengok aku buat haji macam mana. Tu saya kata, kadang-kadang kita tak mampu nak ikut macam Nabi. Nabi berjalan kaki 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, Nabi akan berjalan kaki daripada Madinah, daripada Makkah, terus Nabi ke Mina dulu. Jalan kaki Madinah, Makkah, Mina. Nabi jalan kaki pergi ke Mina dulu, tidur malam tu. Malam 9 Zulhijjah tu tidur di Mina. Daripada Makkah jalan kaki pergi Mina. Mina dalam 7-8 kilometer daripada Makkah kalau ikut terowong jalan kaki itulah. Besok tu subuh 9 Zulhijjah, lepas subuh baru Nabi bergerak ke Arafah. Itu cara Nabi. Kita boleh buatlah? Tak boleh. Kita ada muasasah, kita ada maktab, kita ada kita punya tabung haji yang kawal. So kita kena naik bas 8 Zulhijjah petang, naik bas terus ke Arafah. Dah sampai dah Arafah. Tapi boleh tak nak buat macam Nabi? Boleh, jalan kaki. Boleh. Ada ramai jemaah buat, tapi majoriti jemaah Afrika, jemaah Turki, jemaah Malaysia dia naik bas manja. Sebab saya pernah ajak. Ada sekali musim haji saya kuliah di Dewan Makan. Biasalah kita kuliah tiap-tiap hari. So saya kata besok kita nak pergi Arafah. So besok hari itu 7, so 8 Zulhijjah saya kata siapa nak jalan kaki, saya nak bawa, saya jalan kaki. Jom kita pergi Mina, jalan kaki. Kita tidur di Mina, lepas tu baru kita pergi Arafah. Boh nama dekat 100 orang. Boh nama dekat. Saya kata siap beg dengan torchlight ke apa-apa yang patutlah. Dengan selip, dengan apa ni, benda-benda yang boleh kita bawa, buruh gigi apa semua bawa. Okey ustaz, no problem. Tengok nama dekat 100. Besok pagi lepas Zuhur tunggu, sekok pun tak turun. Antu kata semangat tu. Tunggulah, tunggu seorang pun tak mai. So nama bagilah, seorang tak mai, lama-lama aku naik balik hotel. Tu kata kita orang Melayu tak apalah, tak adalah salah, tak adalah kata batal bermalam kita di Mina ke, tak adalah. Cuma hak tu cara Nabi mengerjakan haji. So kena faham. Melontar pula. Tengoklah Nabi batu besar mana. Janganlah pergi ambil besar peninju. Ada yang batu besar penumbuk apa kejadah. Yang tu cerita Ahmad Al-Bab.
hak balai polis tu. Yang hitam-hitam tu apa nama dia? Nampak ini batu dia kata. Dia nak lempar dekat kawan tu. Kita Ahmad Albab, hak polis tu. Batu biarlah besar kacang pol kan, besar mana pun batu. Batu Nabi besar kacang pol lah. Kita besar peninju. Nak lempar apa? Setan Ustaz, dia duduk bertenggek tentu. Tek kucing hang. Mana riwayat ambil setan pergi bertenggek tentu pada hari-hari tasyrik. Dia tunggu kita. Mei lontar kata setan. Bodoh. Tak ada. Simbolik. Isytihar perang lawan setan tu aja. Simbolik 7 biji batu mewakili 7 hari. 7 hari seminggu. Tiap-tiap hari setan kacau. Simbolik lompat 7 hari seminggu. Tu yang 7 biji tu. Simbolik ya, besar kacang hijau Nabi pun. Kita besar peninju tu. Orang boleh lempak tiang-tiang tu dia bergerak. Apa ilmu terus pergi kursus haji tak mau isap okok kat luar tu cerita. Ni masalah. So soal agama itulah pedoman. Jangan buat lebih kurang. Masuklah halal haram hukum hakam dan sebagainya. Baik, kita habiskan. Nanti kita masuk hadis yang baru pada sesi akan datang. Habiskan perenggan itu. Setelah memberi amaran tentang berlakunya persengketaan dalam kalangan umatnya, baginda sallallahu alaihi wasallam iringi pula dengan pesanan supaya mereka senantiasa berpandukan kepada jalannya dan jalan khalifah-khalifahnya. Nah, ikutlah Abu Bakrin, Umar, Uthman, Ali, para sahabat. Ikut. Utamanya khalifah Ar-Rashidin. Bila sebut khalifah Ar-Rashidin, empat orang aja. Abu Bakrin, Umar, Uthman dan Ali. Ikut mereka. Serta melarang keras dari melakukan perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama dengan berdasarkan akal fikiran semata-mata dan keinginan hawa nafsu kerana buruk padanya. Maka di hujung perbahasan dilarang kita mengadakan perkara bid'ah. Cuma janganlah kita menghabiskan waktu mempersoalkan kononnya wirid lepas semayang bid'ah, kunut subuh bid'ah lah, apalah macam-macam. Yang tu ulama dah bahas, dia suruh kita buat tak apa boleh, ikut pi sudah. Dia saduk kalut. Nak bagi pecah Qaryah buat apa? Nak bagi bergaduh Qaryah buat apa? Dah ulama set elok. Imam Ghazali ajar, Imam Syafi'i ajar. Baca wirid ni ikut lepas semayang ke apa ke, nak berdoa ramai-ramai ke lepas semayang. Oh, ini semua bid'ah, masuk neraka. Nantilah, jangan cakap macam tu. Benda tu ulama selesai lama dah. Kita buat sudah. Kita ada pening-pening nak fikir-fikir ni boleh tak boleh, dah tak payah. Tak payah. Oh, ada benda Nabi tak buat, ni siapa kamu buat? Hak ni nak hurai punya panjang tuan-tuan muslimat, panjang masya-Allah. Cukuplah saya sebut antara bid'ah yang dilarang ialah bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Contoh haram kita kata halal, itu bid'ah sesat. Takat wirid lepas semayang ke kunut subuh, ni benda-benda khilaf yang ulama dah selesai lama dah. 4 mazhab dah selesai lama dah. Ulama-ulama Imam Ibnu Hajar, Ibnu Al-Haytami apa semua ni dia bincang lama dah. Tu salah kita duk kalut pula nak pergi bergaduh sampai akhirnya tak selesai kes. Tak payah, ulama sudah menyelesaikannya. Wallahu a'lam. Next kuliah ialah hadis yang ke-6 an Abdillah ibni Amr. InsyaAllah pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.